Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. 24 ya. Ali bin Abi Thalib membenci perselisihan. Boleh dengar dah? Ali bin Abi Thalib ya. Riwayat daripada Abidah ya. Dari Ali bin Abi Thalib, putuskanlah hukum seperti kalian memutuskannya dahulu. Sesungguhnya aku membenci perselisihan ya. Usahakanlah agar kaum muslimin satu jamaah atau aku mati sebagaimana sahabat-sahabatku yang terdahulu ya. Yang terdahulu itu Abu Bakar, Omar dan Utsman ya. Terutamanya Abu Bakar, terutamanya Utsman dan Sayyidina Umar ya. Ibnu Sirin ya, Muhammad Ibnu Sirin, beliau salah seorang daripada imam ya, di kalangan tabi'in ya. Tabi'in ini maknanya yang tidak bertemu dengan Rasulullah, tetapi dia bertemu dengan para sahabat ya. Antaranya Ibnu Sirin ini pernah berguru dengan Sayyidina Anas bin Malik ya. Anas bin Malik salah seorang daripada maula ya. Maula adalah pembantu lah kita kata ya. Pembantu Rasulullah ya. Itu Anas bin Malik ya. Ketika Nabi sampai di Madinah ya, usia Anas sekitar 10 tahun, dan Anas berkhidmat untuk Nabi selama 10 tahun juga. Jadi maknanya ketika Nabi wafat usia dia 20 ya. Dan ibunya juga salah seorang sahabiah ya, yang besar, Ummu Sulaim ya. Dan ayahnya Abu Talha ya, salah seorang daripada sahabat besar lah ya, orang Madinah ya, Al-Ansari. Jadi Ibnu Sirin menyimpulkan bahawa hampir seluruh riwayat yang dinukil ya, dinukil maknanya dinukil tu daripada perkataan bahasa Arab juga ya, naqal ya, dinaqal. Di Melayu kan dinukil lah ya. Yang diriwayatkan ataupun diceritakan, diambil ya, daripada Ali adalah dusta ya. Jadi banyak pendustaan ni bukan Ali yang buat ya. Masalah dia ialah terutamanya orang-orang Syiah lah ya, yang taksub dengan Ali. Kadang-kadang mereka membuat hadis-hadis palsu ya, untuk menunjukkan kelebihan Ali ni ya. Ali memang banyak kelebihan ya, dah tentulah kan dia dijamin syurga, salah seorang sepupu Rasulullah ya, anak menantu Nabi. Jadi sudah tentu banyak kelebihannya. Tetapi kadang-kadang pokok tambah tu ya, menyebabkan hadis-hadis itu tidak diterima ya. Kemudian wasiat supaya berpegang teguh dengan kitab Allah dan memelihara hak ya, ahlu bait. Ahlu bait adalah ahlu bait Rasulullah ya. Bait itu daripada perkataan rumah lah. Jadi ahlul bait maknanya keluarga Rasulullah ya, yang ada hubungan darah dan daging lah ya. Maknanya keluarga Bani Hashim lah ya, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Al-Imam Muslim ya, Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi ya, berkata Zuhair bin Harb dan Syuja' bin Makhlad telah menceritakan kepada kami daripada Ibnu Ulayyah. Zuhair berkata Ismail bin Ibrahim ini, sebab yang menulis kitab ni Ibnu Katsir, jadi dia pakai kaedah ulama hadis lah ya. Sebab tu bila kita dengar tu macam riwayat, memang riwayat hadis pun ya. Kalau buku-buku yang moden ya, mungkin dia tak panjang macam tu lah, dia sebut sahabat saja ya. Kemudian dirakamkan dalam kitab mana, Sahih Bukhari ya, Sahih Muslim, Ibnu Majah dan sebagainya. Tapi oleh kerana pendekatannya ni pendekatan hadis, maka disebutlah ya, nama-nama perawi dari itu ya, narrator dia, siapa yang meriwayatkan. Jadi ceritanya ialah ketika kami duduk bersama dia ya, Husain ya, Husain berkata kepadanya, engkau telah memperolehi kebaikan yang sangat banyak wahai Zaid. Engkau telah melihat Rasulullah SAW, engkau telah mendengar hadis-hadis baginda, berperang bersama baginda, solat di belakang ya, baginda juga. Engkau telah memperolehi kebaikan yang sangat banyak wahai Zaid. Maka dari itu sampaikanlah kepada kami hadis-hadis yang engkau dengar daripada Rasulullah. Zaid pun berkata, wahai saudaraku, demi Allah,
usiaku telah lanjut, ajalku sudah hampir, dan aku sudah lupa sebahagian yang dahulu aku hafal dari Rasulullah. Ya, ini Zaid cerita, ya, Zaid bin Arqam, ya. Jadi Zaid bin Arqam ni salah seorang sahabat Nabi lah, ya. Zaid ni ramai kan, antaranya anak angkat Nabi, ya. Zaid bin Harisah yang menjadi apa kita panggil ketua lujnah, ya, ketua jawatan kuasa standardizekan Al-Quran tu Zaid juga, ya. Tu Zaid bin Sabit, ya, ini Zaid bin Arqam. Jadi pada waktu tu usianya dah agak lanjut. Sebab itu sebahagian ulama hadis, ya, apabila mereka sampai usia lanjut, ya, mereka mula kena penyakit apa kita panggil penyakit nyanyuk, ya. Sebagai contoh Al-Imam Al-Hakim, ya, kitab dia Mustadrak tu, ya, Mustadrak Al-Hakim tu. Jadi biasanya orang akan tengok, ya, diriwayatkan masa muda ke masa dah uzur, ya. Masa dia dah uzur tu banyak riwayat dia yang kadang-kadang bercanggah, ya, bercanggah. Jadi oleh kerana itu maka mereka akan cek lagi, ya, mereka akan teliti lagi. Jadi kena tengok bila pula diriwayatkan, masa dia muda ataupun telah uzur, ya, telah menghampiri waktu ajal dia. Jadi oleh kerana itu para sahabat ni bila dah sampai usia lanjut, kadang-kadang mereka tak mahu nak riwayatkan hadis, takut bimbang apa yang mereka sampaikan tu apa kita panggil tak tepat, ya. Tak tepat, itu istilah dia. Okey, tak tepat, ya. Jadi dia pun sebut, ya, terimalah hadis yang aku sampaikan ini kepada kalian, ya. Mana-mana yang dia, sebab itu para sahabat ni sebahagian besarnya mereka boleh menulis juga, ya. Mereka ni boleh menulis. Jadi ada personal copy lah, ya. Jadi kalau ada orang kata hadis-hadis ni ditulis sejak zaman Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz ni naik sebagai khalifah tahun 99 Hijrah, ya. Nabi wafat tahun 11. Dia naik tahun 99, tahun 100 lah senang ceritanya. Jadi maknanya seolah-olah 90 tahun selepas Nabi wafat barulah hadis-hadis Nabi ni ditulis, ya. Itu ditulis secara rasmi. Ditulis secara rasmi itu betul. Tetapi kalau ditulis sebagai simpanan peribadi, yang tu ada, ya. Macam Abdullah ibnu Umar gitu kata, ya, Abdullah ibnu Amru, ya, bin Al-As, dan para sahabat lain, Abu Hurairah sebagai contoh. Mereka boleh menulis dan mereka ada simpanan peribadi, ya. Tetapi pada zaman Umar bin Abdul Aziz, maknanya kita sebut dia 99 Hijrah dia naik, lebih kurang kita kata 90 tahun lah selepas Nabi wafat. Itu perintah khalifah secara rasmi lah, ya, secara rasmi. Baru diusahakan, ya. Macam kita kata Quran yang diseragamkan oleh Sayyidina Osman kan, yang kita kata rasam Osmani. Bukan makna sebelum tu para sahabat tak tulis, para sahabat tulis. Tetapi kebanyakannya tu untuk simpanan peribadi lah, ya, rujukan peribadi. Jadi yang tu dihimpunkan. Sebab itu ketika Osman membentuk jawatan kuasa tu, salah seorang sahabat yang dianggap kanan, di kalangan qurra, yang menghafal dan juga memahami makna-makna Quran, Abdullah bin Mas'ud tidak dijemput. Kerana Abdullah bin Mas'ud pada masa itu dia bertugas di Iraq, ya, dia bertugas di Iraq. Jadi Iraq jauh lah, nak datang mungkin kita kata ambil masa, ya, bulan lah, ya. Mungkin sebulan setengah. Sedangkan nak menyeragamkan Quran itu adalah perkara yang urgent. Jadi oleh kerana itu dia tidak dijemput. Bukan dia nak anak tirikan, tidak, ya. Jadi bila dia balik, dia tengok sudah ada mushaf tu, ya. Dan dia seakan-akan kita kata macam tak setujulah, ya. Macam, tapi kita nak kata kecil hati tak je, ya. Sebab para sahabat pun macam kita, kan. Jadi kalau kita rasa tengok, ya. Contohlah kita kata sebab Abdullah ibn Mas'ud ni memang sahabat kanan. Dia 25 yang awal masuk Islam, ya, sebab dia orang Mekah, ya. Sedangkan yang jadi ketua lujnah tersebut ialah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit orang Madinah, ya. Jadi sudah tentulah ketika ayat-ayat Quran turun di Mekah selama 13 tahun, Zaid tak ada lagi, Zaid tak tahu, kan. Yang lebih tahu ialah Sayyidina Ali, kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Abbas pun tak boleh juga, tak boleh diharap sangat, sebab pada masa itu dia sebahagiannya dia belum lahir, ya. Sebab ketika Nabi wafat, Abdullah bin Abbas baru usia 13 tahun. Dia dengan Nabi itu beza 50 tahun. Maksudnya dia lahir 3 tahun sebelum hijrah. Jadi kalau dia lahir 3 tahun sebelum hijrah, Nabi duduk di Madinah 10 tahun, 10 campur 3 kan 13 tahun. Maknanya masa ayat-ayat awal turun, dia budak kecil lagi.
Kita kata 3 tahun walaupun dia nanti jadi sahabat, budak 3 tahun macam mana kan? Jadi maksudnya dia tak eligible tak eligible kita kata riwayat-riwayat dia tu. Jadi Abdullah bin Mas'ud terasa macam dipinggirkan istilah dia tetapi bila Osman cerita pada dia benda ni urgent. Pasal bila Anas bin Malik dan para sahabat mereka pergi untuk apa kita panggil ekspedisi military expedition, bila mereka sampai di Azerbaijan sampai di Armenia, dia dengar orang sana baca Quran pelik dia baca macam kita dengar orang Iran baca kan. Sebab Iran ni memang dia punya sebab tu dia tak kata Tehran kan, dia kata Tehran kan bunyi dia tu lain. Jadi bila disebut Quran tu tapi yang datang yang musabaqah itu tak payah tanyalah, musabaqah tu yang betul yang memang yang bagus-bagus kan. Itu yang the best. Ini maksudnya masyarakat umum, public lah public. Jadi oleh kerana tu Anas kata ni tak boleh jadi sebab bunyi dia lain. Bila Anas balik ke Madinah, Anas bagi tahu pada Osman. Osman kata benda ni urgent. Terus dia apa kita panggil buat komiti tu untuk standardizekan apa ni Quran tadi. Kebetulan Abdullah bin Mas'ud tak ada di situ. Jadi Zaid dah diambil, Zaid dan beberapa orang lain. Sebab Zaid ni orang cerdik, budak cerdik lah Jadi oleh kerana itu maka akhirnya bila Abdullah bin Mas'ud dengar, maka dia menerima dia menerima. Sebab apa? Sebab kopi Abdullah bin Mas'ud pun akan dibakar juga. Pasal tak ada lagi kopi, personal kopi tak ada. Semua dia collect. Mana yang tak sama dengan mushaf tadi, dia akan musnahkan. Salah satu cara memusnahkan tu membakar lah. Jadi akhirnya Quran tu jadi standardized. Dia buatlah 7 kopi, kita dah sebut dulu kan. Ada 7 kopi yang dia buat. Jadi salah satu daripada 7 kopi itu ada di rumah Osman. Satu dia ambil pada Hafsah punya lah. Pasal zaman Abu Bakar, pada zaman Abu Bakar apa kita panggil kan dibuat kan Omar desak Abu Bakar buat kan, dibuat dalam bentuk mushaf lah. Kerana kan sebahagian qurra ni kan dia syahid dalam perang kan. Perang Riddah lah lawan dengan golongan Musailamah Al-Kazab nabi-nabi palsu ni. Jadi akhirnya disimpan satu kopi oleh Abu Bakar. Kemudian bila Omar naik, Omar lah simpan. Bila Omar simpan, akhirnya Omar meninggal. Bila dia kena bunuh, anak dia lah Hafsah simpan. Jadi bila Osman naik, dia nak standardizekan, dia pinjam kopi daripada Osman daripada Hafsah ni. Maksudnya Hafsah punya tu lah jadi dia punya yang benchmark dia lah benchmark dia itulah. Okey, jadi bila dah ditulis lagi berdasar pada cerita tu ditulis 6 lagi lah. Pasal 6 campur dengan yang Hafsah punya jadi 7 lah. Jadi Osman simpan satu kan, di Madinah ada satu, di Mekah ada satu, hantar pula Kahirah satu kan, kemudian hantar kepada Yaman satu, hantar ke Damaskus dah 5, Kufah dan Basrah 7 semua Mekah, Madinah, Yaman, kemudian Kairo, Damaskus, Syria, Kufah dan Basrah, ada 7 semua. Tapi yang sekarang ni kita dah sebut dulu satu saja yang ada di Museum Islamic Center of Tashkent tu lah di Uzbekistan. Memang ada, memang sampai sekarang ada. Tak tahulah Haji apa ingat lagi. Kita pergi tempat tu kan, tengok Quran tu di dalam macam akuarium kan. Disimpan dalam tu. Tak boleh ambil gambar pun tak boleh. Dan ditulis di atas kulit kijang kan. Kulit kijang. Jadi maknanya itu bukti mengatakan memang Quran tu memang dated back zaman Sayyidina Osman. Memang betul memang kajian dah dibuat dah. Dia tengok bukan kertas baru kan bukan kulit baru kan. Ini memang kulit yang dah lama 1400 tahun yang lalu kita kata. Okey, jadi nak cerita bahawasanya akhirnya dipanggillah Resam Osmani Resam tu makna tulisan dia lah gaya menulis tu. Kerana dikumpulkan pada zaman distandardizekan pada zaman Sayyidina Osman. Itu panggil Resam Osmani. Kalaulah dibuat pada zaman Ali, sudah tentu dipanggil Resam Ali, tapi kita adjektifkan dia. Ali itu kita boleh adjektifkan dia. Macam mana cara adjektifkan dia? Alawi dia panggil. Ali jadi Alawi. Kalau Umar, Umari. Kalau Osman, Osmani. Kalau kita panggil, kalau Ali, Alawi. Itu yang grup Alawi di grup Syiah di Bashar al-Assad tu orang kata Alawi tu yang tu lah dia, tapi dia hulu hulu ni makna ekstrim, Syiah yang melampau. Sebab Syiah yang Mu'tadil pun ada
ya, yang dekat dengan apa kita panggil ahli sunnah wal jamaah dia, tapi di Yaman lah, ya, di Yaman para ulama, ya, Syiah di sana yang mereka tidak mengkafirkan para sahabat, ya, mereka tidak mengkafirkan isteri Nabi. Mereka cuma berpandangan Ali yang lebih layak untuk menjadi khalifah menggantikan Rasulullah, itu saja, ya, itu pandangan mereka tanpa mengkafirkan mana-mana sahabat. Okeylah, muktadil itu. Tapi kalau dia mengkafirkan walaupun seorang sahabat kecil, yang itu dianggap keluar daripada, bukan keluar dari ahli sunnah, ya, keluar daripada Islam lah, sebab dia mengkafirkan sahabat, ya. Okey, itu dia punya apa kita panggil cerita tadi, ya. Jadi Zaid, itu Zaid, ya. Jadi ini Zaid bin Arqam, ya. Jadi pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di sebuah mata air. Mata air ini dalam bahasa Arab dipanggil ain, ya, ainun. Ain lah. Jadi ain tu, kalau oasis tu sebenarnya merujuk kepada lembah, ya, satu lembah. Lembah yang ada ain. Mata air itu saja dipanggil ain. Kalau jamak dia panggil uyun, ya. Kalau kita pergi Mesir dulu, dia ada satu tempat dia panggil Uyun Musa. Uyun Musa ni tempat Nabi Musa dan Bani Israel dia berkumpul, duduk, ya. Dia panggil Uyun Musa, dia panggil. Kalau satu ainun, kalau plural uyun lah, ain ya waw nun, uyun. Jadi itu mata air, tapi kawasan yang ada mata air ni banyak ni, kita panggil dia oasis bahasa orang putih lah, ya. Bahasa Arab dia panggil wadi. Waw alif dalia. Wadi ataupun wahah dia panggil. Ada dua istilah dia, ya. Itu istilah dalam istilah geografi lah, ya. Wadi ataupun wahah, ya, istilah dia. Wadi waw alif, ya, dalia, ya, wadi ataupun dia panggil wahah, ya, wahah. Oasis lah, ya. Jenis oasis OA. Okey, ya. Oasis, ya. Yalah. Channel dia 106, ya. Ya. Yang itu lain, ya. Yang Haji apa sebut tu, itu yang kita duk panggil wadiah. Wadiah bukan wadiah, dia wadiah. Waw dal ya ain tak marbutah, ya. Wadiah. Wadiah account lah, ya. Memang ditulis macam ni. Pasal tu kita panggil wadiah, ya. Sebenarnya wadiah. Wadiah tu makna amanah. Ya. Maknanya kita letak duit dalam bank, kita minta bank jadi pemegang amanah. Mana kita masukkan duit dalam bank, ya. Dan wadiah account ni, bank dia tak perlu bagi duit kat kita. Ini masuk bank Islam lah. Wadiah ni tak ada, bank konvensional tak ada. Kecuali tak, betul lah. Tapi Maybank Islamik lah. Bukan dia punya Maybank tu, ya. Kalau Maybank kita panggil apa ni, akaun simpanan lah, saving account. Bolehlah kita terjemahkan Islamic saving account, bolehlah, ya. Tapi dari segi konsep tadi, sebab wadiah ni kita letak je duit, ya. Kalau bank nak bagi hadiah hibah boleh, kalau dia tak bagi pun kita tak boleh marah. Pasal dia punya kontrak adalah kontrak wadiah saja, ya, simpan saja. Dia tolong simpan duit kita pun patut kita ucap terima kasih kat dia. Pasal dia tolong simpan. Dan kita boleh hari ni masuk, besok pagi. Jangan kata pagi masuk, malam kita boleh keluarkan. Ya. Jadi apa kita panggil kontrak dia kontrak wadiah, ya. Melainkan kalau kontrak apa kita panggil, ya, kecuali investment account lah. Ya. Investment account tu lain lah pula, ya. Mungkin kita panggil mudharabah lah, ya. Mudharabah meaning that kita bagi duit, kita duduk diam-diam, bank akan gunakan duit itu untuk meniaga. Kalau ada keuntungan, maka dia akan bagi ikut pada peratusan yang telah ditetapkan, ya. Tapi yang menarik ini biasa orang tak akan baca kontrak lah, confirm lah, ya. Saya ingat tuan-tuan pun tak baca. Kita letak je duit dalam bank, kita tak baca pun, ya. Macam orang buat apa ni, macam ialah bank rakyat apa semua sebagainya, dia panggil Islamic loan. Sebenarnya dalam Islam dia tak ada Islamic loan. Yang ada dalam Islam Islamic financing ada, ya. Pasal dia tak ada Islamic loan. Islamic loan dalam Islam ialah pinjam 50,000, bayar balik 50,000. Itulah Islamic loan. Ataupun istilah Quran dia guna qardun hasan dia panggil. Ya, qardun hasan. Qardun hasan tu biasa orang tak buat melainkan koperasi lah, ya. Sebenarnya saya baru balik daripada apa seminar koperasi, ya. Koperasi Islam lah, ya. Jadi apa ni, apa kita panggil? Cerita tentang macam mana koperasi ni, macam angkasa kan. Angkasa dia ada dia punya Islamic apa punya, ya, dia ada Islamic wing dia, ya. Dia panggil koperasi angkasa syariah dia panggil. Dia macam-macam ada lah, ya. Tak tahulah apa ni
tuan-tuan perempuan pernah dengar istilah dia panggil diminishing partnership, pernah dengar? Diminishing, orang Arab panggil musyarakah mutanaqisah. Dekat US tahun 90-an, tahun 94, dekat US tak ada Islamic Bank. Oleh kerana tak ada Islamic Bank syariah, compliant bank, maka dia orang buat koperasi, ya. Jadi bila dia buat koperasi dekat Midwest ni, bila dia buat koperasi, maka mengapa tujuan buat koperasi tu? Supaya koperasi boleh beli rumah kemudian jual balik kepada Muslim. Pasal sana tak ada bank Islam. Kalau pergi bank, memang ada ulama sebut cerita tentang first loan tu boleh. Tapi first loan tu hanya rumah sekadar melepaskan keperluan saja. Kalau kita beli rumah mewah tak boleh, ya. Jadi masalah dia, ada orang mampu nak beli rumah mewah kan. Tapi nak buat nak buat pinjaman tak boleh kan, sebab dia konvensional. Jadi apa yang dibuat ialah ditubuhkan koperasi. So koperasi ni orang carung lah. Jadi bila orang carung, duit banyak lah. Jadi dia beli rumah kawasan mana yang orang tundak, kemudian dijual balik kepada pencarum. Kita hanya bayar 10% saja, ya. Mana harga rumah 1 juta, kita hanya bayar 100,000 saja. 900,000 lagi koperasi akan bayar. Koperasi akan bayar. Kemudian kita bayar setiap bulan pada koperasi. Yang kita bayar tu adalah sewaan plus beli share. Kan tadi masa mula-mula kita punya dia panggil kita kita co-sharing dengan bank memiliki rumah kita tadilah. Kita punya kan 10%. Koperasi 90. Jadi setiap bulan koperasi akan jual pada kita lah dia punya tu. Daripada 90%, 89, 88, 87, 70%. Akhir sekali, at the end of the contract tu, maka dia akan bagi pada kita. Dia akan hadiahkan pada kita. Bukan hadiah lah, kita dah bayar sebelum ni. Ya, sebab masalah dia, Rasulullah larang buat 2 kontrak dalam 1 kontrak. Itu panjanglah cerita dia. Jadi apa yang dia buat ialah kontrak dia kontrak sewaan. Mana kita bayar sewa. Actually masa kita bayar sewa tu, part of the sewaan tu adalah pembelian tadi. Jadi akhirnya last sekali, hujung sekali, bank kata oleh kerana Pak Wan dah bayar semua, ya, sekarang ni dah jadi milik Pak Wan, kita pun hadiahkan kepada Pak Wan, ya. Jadi di US, dia mula tu di US, ya. Tapi di Malaysia, bank tak ada pernah buat lagi. Ada bank buat, tapi bank negara ada masalah lah dari segi akta semua sebagainya. Jadi akhirnya yang buat sekarang ni betul-betul buat ialah Koperasi Syariah Angkasa. Ya, dia panggil diminishing partnership. Mana reducing lah, pasal dia punya share tu reduce bagi pihak bank ataupun koperasi, tapi yang pemilik tadi makin bertambah lah. Akhirnya kita jadi cuma masalah dia nanti kalau kata rumah tu banjir ataupun terbakar, ya, yang 10% kita beli tu bagaimana? Adakah 10% tu pos saja ataupun bahagian tandas ataupun belah mana? Dia banyak isu syariah lah, ya. Saya pun banyak benda belajar, ya. Saya secara peribadi pun terpaksa ambil lagi kursus-kursus macam ni. Sebab banyak benda yang baru yang tak ada pada zaman sebelum ni. Maksudnya zaman saya belajar dulu, walaupun kita belajar muamalat, tapi benda-benda ni tak ada. Ni benda-benda baru, ya, yang saya secara peribadi pun terpaksa belajar balik. Tapi oleh kerana dia punya kaedah tu kita tahu, so kita boleh apply lah, ya. Kita boleh apply. So saya pun tak ada kaitan dengan jadi ahli koperasi lah kan. Banyaklah koperasi kita jadi ahli. Tetapi kita bukan jadi lembaga pengarah ke apa tak, ya. Tapi sebagai seorang pengguna, especially sebagai ustaz, orang akan tanya soalan. Orang tak peduli, ya. Dia tak peduli ustaz ni apa, dia tak peduli. Yang penting ustaz saya ada soalan, ustaz tolong jawab, ya. Ya. Jadi tak ada masalah, ya. Bagi saya enjoy belajar benda-benda macam tu, ya. Tapi macam biasalah kan. Dia jemput semua koperasi kat Malaysia, biasalah dewan bekam yang besar lagi, orangnya ada sikit lah, ya. Yang seronok time makan lah sebab tak ada orang, ya. Ya. Dia buat di Maktab Koperasi. Maktab Koperasi bulan 9 ni dia akan jadi Kolej Universiti Koperasi Malaysia. Dia akan jadi Kolej Universiti, dia akan ambil student. Dia akan buat program. Sebelum ni dia orang buat dengan Universiti Utara. Tapi sekarang ni Maktab Koperasi dekat dekat Asunta sana kan. Dia akan jadi Kolej Universiti. So dia akan buat degree program lah. Ya. Memang. Sebab di Malaysia koperasi tak boleh jadi bank. Kan? Saya banyak tanyalah soalan-soalan nakal tu banyak macam biasalah kan. Jadi saya kata Bank Koperasi Rakyat Malaysia, dia kata tu lain. Sebab bank rakyat dia ada akta bank rakyat yang ditubuhkan semata-mata untuk cater keperluan. Memanglah. Ya. Jadi apa kita panggil dia menariklah, tapi teknikal lah, ya. Orang yang suka-sukalah.
Tapi saya suka tak suka, saya kena jadi suka lah, pasal nak kena faham, terpaksa suka lah. Cuma yang jadi suka tu pasal dia dedahkan, ada dia kata cerita zaman Nabi kan. Tapi yang soalan yang cerita Nabi bawa barang-barang dagangan Khadijah tu, nampaknya dia tak boleh jawab lah. Yang tu saya yang kena cari lagi. Pasal cuba kita bayang, yang dia buat tu mudharabah, kan kita dah baca kan. Bagaimana Khadijah punya barang, Nabi kan tak keluar modal. Pasal Nabi memang tak ada duit. Jadi Nabi hanya bawa barang-barang dagangan tadi yang dia punyai oleh Khadijah. Kemudian Nabi pergi. Cuma biasa orang tengok benda tu seolah-olah macam sini pergi Damaskus, naik flight 2 jam, duduk kat sana 3 hari, lepas tu balik. Oh, kalau macam tu senang. Masalahnya Mekah pergi ke Damaskus 1 bulan perjalanan pergi. Kita kena secara praktikal kan, okey. Balik dah sebulan lagi, dah 2 bulan. Sepanjang Nabi di sana, katalah Nabi duduk sebulan lagi, dah 3 bulan. Masalahnya mudharabah, pengusaha, maknanya Nabi, dia tak dapat gaji. Dia tak dapat gaji langsung. Kalau perniagaan tu untung, balik, baru dia dapat upah dia. Itu panggil mudharabah. Okey. Cuba kita bayang, sebab Rasulullah bukan, saya punya soalan lah. Saya punya soalan, Rasulullah ni bukan orang ada duit. Jadi Nabi pergi tu, macam mana? Yang itu memang tak boleh jawab lah. Jadi yang tu nampaknya saya kena cari jawapan lah. Saya sendiri kena cari jawapan. Macam mana? Jadi sebab dalam buku, dalam kitab besar, Nurul Yakin, bukanlah kitab besar sangat, Nurul Yakin tu, kitab tu memang digunalah di UM, ada guna di Jordan pun guna, Kitab tu dianggap sebagai autoriti lah, Sebab kitab tu dia sebelum daripada Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiqul Maktum ni baru tahun 80-an, kitab tu dah daripada tahun 60-an lagi. Tapi dah terjemah bahasa Melayu lah. Okey. Isunya ialah kalaulah Nabi pergi tak ada apa-apa bayaran, Nabi balik tak ada bayaran, dah sampai balik dah kira untung rugi tu, baru dia bagi duit ke Nabi. Maksudnya, kalau ada apa-apa kesilapan, kecuaian Rasulullah tidak akan dapat 1 sen pun. Cuba kita bayangkan. Jadi maknanya, kalau saya kata, apa yang Khadijah dengan Rasulullah buat itu bukan mudharabah. Itu bukan mudharabah. Sebab, kita boleh juga ambil orang lain. Macam, yalah, kita ada duit, saya ada duit, tapi saya tak pandai niaga. Jadi, saya engage orang lain. Saya ambil Pak Wan, saya ambil Haji Hassan. Haji Hassan buat kerja tu, saya bayar dia gaji bulan. Kalau macam itu bukan mudharabah. Itu saya bayar upah, dia jadi saya punya employee. Jadi benda-benda ni lah kadang-kadang bila sebut dalam sirah tu, kita hanya sebut saja, tapi pendetilan tu kadang-kadang menyebabkan saya kata bukan mudharabah kalau macam tu. Sorry tu sirah, saya kata bukan mudharabah. Sebab dalam kitab sirah tak detail. Cerita muamalat mana ada cerita masa Nabi pergi sana, masalah cerita Nabi ni bila berniaga macam ni, macam tu, apa semua sebagainya. Tak ada detail. So detail tu memang tak ada. Jadi oleh kerana tak ada, kena cari sendirilah. Kalau tak jumpa, kena come up dengan teori sendiri. Hipotesis lah. Kalau orang tak ada kritisasi saya, dia jadi teori lah. Teori Ustaz Anzaruddin lah. Mana tak ada orang bangkang saya. Tapi masalahnya macam tadi lah. Sebab saya tengok orang banyak quote je, dia kata yang dibawa oleh Nabi ni mudharabah. Tapi cuba dia bagi detail. Cuba bayang secara logik. Sebab macam saya kata Sayyidina Ali kan, yang orang kata masa Sayyidina Ali duduk di tidur di rumah Rasulullah tu, Sayyidina Ali ni budak-budak kecil lagi. Dia tak fikir Sayyidina Ali punya tugas memulangkan barang-barang yang Nabi jaga. Dah satu hal dah. Kemudian Sayyidina Ali berseorangan, kalau kata umur dia 10 tahun, logik tak budak 10 tahun daripada Mekah pergi hijrah ke Madinah, perjalanan dengan unta pun 8 hari. Seorang diri, tak logik pada akal. Sebab tu saya kata fakta sirah ni memang dia kena disupport oleh tadilah hadis-hadis, tengok macam mana keadaan ni, baru kita boleh keluarkan statement. Kalau tidak memang nak kena kritik lah. Jadi apa kita panggil menasabah lah. Kalau kelas saya tu memang student susah nak dapat A- pun payah. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh agak lah. Kalau Ustaz Anzaruddin punya kelas memang kita welcome semua orang masuk. Tapi macam biasalah. C, dapat C ada juga B, ada B ada kita bagi kat B baik Tapi menarik sebenarnya benda-benda begini sebab dia teknikal. Sebab saya mengajar sirah, jadi saya fikir lebih dalam lagi. Saya kata tak boleh kalau macam tu, bukan mudharabah. Kesianlah Rasulullah 3 bulan kan. 3 bulan tu Nabi tak ada itu kita kata tadi kan. Sedangkan melainkan dia ada kontrak lain. Maksudnya
Khadijah bagi advance. Yang itu boleh. Bagi advance boleh. Tak boleh. Tak boleh. Maksudnya, jadi yang boleh, saya kata kalau penyelesaian dia ialah Khadijah bagi advance kat Nabi. Maksudnya Nabi patutnya tak boleh dapat lagi. Tapi si Nabi tak ada duit, ya, Nabi tak ada duit, tak ada punca, maka dia bagi advance ke Nabi. Maksudnya nanti bila balik, dia tolaklah. Dia minus apa. Yang itu boleh. Yang itu boleh. Yep. Detail tak ada. Mana ada? Dekat mana? Tak ada detail. Cerita perang banyak. Pasal kita kena ingat, masa peristiwa itu berlaku, Nabi belum dilantik menjadi Rasul. Nabi meniaga sebelum kahwin dengan Khadijah. Masa kahwin dengan Khadijah, usia Nabi 25. Jadi maknanya, siapa yang nak mencatat kisah-kisah Nabi itu? Melainkan Nabi cerita balik. Nabi akan cerita, oh masa saya di Damaskus dulu, saya macam ni. Kalau Nabi cerita balik, ya, tak ada, sebab Nabi belum lantik menjadi Rasul. Peristiwa yang awal-awal semasa di Mekah pun banyak yang tak sampai pada kita. Antaranya kerana Khadijah dah meninggal. Bila Khadijah meninggal, cerita-cerita Nabi mengadu dekat Khadijah tak sampai kat kita, kan? Kita tak tahu apa dia punya hikmah dia lah, ya. Tapi maknanya secara umum banyak benda yang tak sampai pada kita. Sebab Khadijah tak ada. Aisyah belum duduk serumah dengan Rasulullah, ya. Sebab tu ada cerita Isra Mi'raj. Dia kata Rasulullah pada malam tersebut tidur di rumah Aisyah. Oh, itu tak logik, kan? Yang pertama kita kata belum nikah. Jadi macam mana nak duduk pula rumah? Maknanya kalau kita main lontar saja tu, dia akan memang fitnah, ya. Dia akan menyebabkan imej Rasulullah tu buruk, ya. Kita mungkin tak nampak kesan dia, ya. Kita main cakap, tapi macam tadilah, ya. Sebab tu saya kata memang nak kena buat homework balik, ya. Nak kena tengok balik, ya. Tapi masalahnya ialah macam biasalah, ya. Itulah masalah dia, ya. Pasal nak buat homework tu nak kena baca banyak, ya. Yang itulah. Sebab tu saya suka dalam bentuk discussion lah. Sebab tu saya suka tuan-tuan dan puan-puan baca buku ni sebenarnya dulu, ya. Baca buku siap-siap. Datang kelas macam Imam Syafi'i dah baca habis dah, ya. Kita kata je kita mazhab Syafi'i, tapi kita tak ikut pun cara Imam Syafi'i. Patut datang kelas ni terus tanya, kan? Saya baru Assalamualaikum dah tanya soalan dah, ya. Patutnya begitulah, ya. Apa dia? Next time, ya. Okey, tak apa, ya. Yep. Siapa tanya? Macam ada orang tanya, bukan, ya? Okey, ya. Ar-Rahiqul Maktum, ya. Iyalah. Sebab Ar-Rahiqul Maktum dia bukan cerita sirah detail. Ibnu Katsir detail. Ibnu Katsir ni detail. Pasal dia ulama hadis satu. Yang kedua, bentuk penceritaan dia tu, ya. Ar-Rahiqul Maktum, kita kena ingat tujuan Ar-Rahiqul Maktum ditulis kerana kitab-kitab sirah ni semua tebal-tebal, banyak jilid. Orang zaman kita tak sempat baca. Jadi sebab tu Universiti Islam Madinah dia buat pertandingan siapa yang boleh tulis kitab sirah ringkas satu jilid saja tapi otoritatif. Ya, dia punya riwayat-riwayat tu bagus. Sehingga kan orang zaman moden yang sibuk ni baca je buku tu kita kata sudah memadailah, ya. Untuk memahami sirah Nabi sejak lahir sampailah Nabi wafat, ya. Itu tujuan dia. Ibnu Katsir dia tak ada menang hadiah apa-apa, tak ada. Zaman tu ada raja, sultan, khalifah mana buat pertandingan, tak ada, ya. Jadi kita kena ingat dia punya tujuan beza-beza, ya. Tujuan dia berbeza. Okey, ya, terus. Setelah memanjatkan, ya. Tadi Rasulullah menyampaikan khutbah di sebuah mata air, tadi ain tadi kan, ataupun uyun, kawasannya ada ain atau uyun dipanggil apa tadi? Wadi, ya, ataupun wahah. Bernama Khum, ya. Ni ada ceritanya. Adalah mata air yang terletak 3 mil. Masalah dia 1 mil tu kita tak tahu berapa, ya. Para ulama dia khilaf dari segi mil ni. Ada kata 1 mil tu 9 km. 9 km. Maknanya kalau 3 mil, pasal cerita Nabi keluar tu, ya, bukan mile kita ni. Bukan mile. Ya, ini bahasa Arab dia. Adakah dia mile kalau 1 mile 1 batu? Ini bukan, ya, 1 batu 1.6 km, ya. Tapi ini bukan, ya, kita tak tahu berapa sebenarnya 1 mile tu. Jadi oleh kerana tu 1 mile kita tak tahu, jadi susah bila nak menentukan jarak untuk qasar tadi. Para ulama pun dia ijtihadlah masing-masing, ya, ijtihad saja. Sebab jarak tu kita tak tahu,
ya. Sebab tu ada yang kata 9 kilometer, ada yang kata apa ni 12 dan macam-macam lagi pendapat, ya. Kita tak tahu yang mana satu betul, tapi kita kata munasabah lah, ya, jangan terlalu jauh sangat. Tetapi memang ada hadis dalam Sahih Bukhari bagaimana Nabi keluar daripada Madinah. Bila Nabi keluar dari Madinah, dalam jarak 3 mil Nabi sudah mengqasar solat, ya, Nabi mengqasar solat. Jadi mungkin Nabi keluar daripada rumah baginda tu, Nabi nak keluar sebelum Zuhur, tapi kemah-kemah apa semua sebagainya, Zuhur masuk. Bila Zuhur masuk, Nabi solat Zuhur tamam macam biasa di Masjid Nabawi. Lepas pada sembahyang Zuhur baru Nabi keluar, ya. Jadi bila Nabi keluar dalam jarak 3 mil masuk waktu asar, Nabi solat asar, ya. Solat asar tu qasar, pasal perjalanan baru mula. Tapi Nabi tidak jamak lah tadi, ya. Saya tengok ada setengah orang dia dah nak keluar masuk waktu Zuhur, dia tak solat, dia terus saja. Dalam perjalanan dia singgah mana-mana R&R, nanti dia jamak. Maknanya tu menyalahi perbuatan Rasulullah lah, sebab Rasulullah tak buat macam tu. Rasulullah bila dah masuk waktu, semayang dululah. Kita kata rugilah, nak buat macam mana kan? Dah kita keluar selepas gelincir matahari, mana kita semayang Zuhur dulu 4 rakaat. Lepas tu nanti dalam perjalanan masuk asar baru kita qasar. Kalau kita nak qasar jamak, kita kena keluar sebelum Zuhur lagi. Patutnya macam tu, ya. Jadi macam tadilah, ya, ada riwayat yang sebut, ya. Selepas subuh. Kalau selepas subuh tak ada masalah, tapi siapa yang keluar sebelum subuh? Ya. Okey, kalau keluar sebelum subuh tak ada ni, tapi hadis tu ada masalah lah. Hadis tu bermasalah. Maksudnya memanglah ada hadis, tapi hadis tu bermasalah. Maksudnya bukanlah sampai status, kalau saya lah, ya, setakat bacaan saya tak sampai status hasan pun. Maknanya hadis tu dianggap hadis tu dhaif. Jadi bila dhaif tak boleh jadikan sebagai hujah. Memang ada cerita. Sebab tu jamaah Malaysia bila pergi haji pun, dia keluar daripada apa kita panggil, ya, dia keluar daripada Mekah tu pun ataupun Mina tu, dia keluar sebelum subuh. Sebab baca hadis tadilah. Sebab hadis tu tak ditengok dia punya status dia. Jadi oleh kerana itu, sebab hadis tersebut, sesiapa yang keluar kan bermusafir selepas subuh wajib solat Jumaat. Ya, wajib solat Jumaat. Jadi oleh kerana hadis tu tidak sahih, macam kalau kita ikut R&R, kita tak jumpa masjid pun. Kalau kita naik daripada apa ni R&R, naik daripada apa? Plus, ya, naik daripada Bukit Jelutong sampai ke apa? Bukit Kayu Hitam, mana jumpa masjid? Yang kita jumpa tu musola lah, musola. Mana ada musola? Mana ada musola yang buat solat Jumaat? Tak ada. Maksud saya sepanjang sepanjang R&R tu, mana ada yang buat solat Jumaat? Malah dia tak ada imam yang dilantik pun. Imam tu semua imam first come first serve je lah. Siapa yang datang dia jadi imam lah, ya. Jadi maksudnya macam mana? Kita tak jumpa, ya. Jadi balik pada cerita tadi, maksudnya tak ada masalah lah kalau keluar. Cuma kita kata sayang lah, ya. Sebab kalau orang lelaki ketinggalan solat Jumaat, sebab solat Jumaat tu ada kelebihan dia, ya. Jadi sayang lah. Cuma boleh tak dia tidak solat Jumaat? Jawapan dia boleh lah, ya. Oleh kerana tidak ada hadis yang tadi, hadis tadi tu tak apa kita panggil, tak valid kan. Memang hadis, tapi hadis tu dhaif. Oleh kerana dhaif maka tak wajiblah solat Jumaat, ya. Maknanya kita boleh, tapi macam tadilah, kalau boleh elaklah daripada travel hari Jumaat kan, sebab sayang ketinggalan solat Jumaat tadi, ya. Tapi kalau katalah dia berhenti kebetulan ada masjid, solat Jumaat tak? Oh, solat Jumaat lah, ya. Sayanglah kalau tinggalkan solat Jumaat. Pasal dalam hadis kan disebut, ya, al-jum'ah ilal jum'ah kafaratun, ya. Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah kan, Jumaat ke Jumaat kan, kafarah bagi dosa yang dilakukan di antara dua-dua. Minggu lepas kita solat Jumaat, minggu ni tak solat, sayanglah. Saya melihat kepada rugilah, ya. Pasal dia adalah kafarah, ya, bagi dosa-dosa kita. Sayanglah, ya, sayang pasal kita tak solat Jumaat. Walaupun kita tak jadi wajib lah pasal kita dah musafir, ya. Okey, jadi khum yang terletak antara Makkah dan Madinah. Ini perjalanan biasalah, ya. Pasal orang Madinah pun tentu akan pergi haji, pergi umrah, ya. Fatwa Makkah juga berlaku zaman Rasulullah. Setelah memanjatkan puji dan puja kepada Allah, memberi peringatan dan nasihat, baginda berkata, ya, amma ba'du. Adapun selepas itu, ni gaya bahasa orang Arab lah, ya. Amma ba'du ni maknanya baru nak sampaikan mesej, ya. Dan adapun selepas itu, biasa orang terjemahlah, ya. Ala ayuhan nas, ya. Ketahuilah atau ingatlah, ayuhan nas, wahai manusia, ya, yang ada bersama Nabi itulah, fa inna ma ana basyarun, ya. Hanya sebenarnya
hanya senya, ya. Innama tu hanya senya, sebab inna sesungguhnya, ma tu tidak. Jadi bila gabung inna campur ma, terjemah sebenarnya tak ada terjemah bahasa Melayu. Saya pun pakai Indonesia punya, hanya senya. Ya. Kalau terjemah bahasa terjemah bahasa orang putih pun tak ada, ya. Cuma saya boleh kata nothing else but this, ya. Tak ada yang lain, macam kita kata innamal a'malu binniyat, kan? Maksudnya kalau nak jadikan dia ni amal, ya, tak boleh tidak, ya, mesti ada niat. Macam mana nak bagi makna dalam bahasa Inggeris tu, ada ke? Ya. Lecturer English kan? Pasal lama tak mengajar, ya. Okey, ya. Fa inna ma ana bashar. Aku adalah seorang manusia, bashar, ya. Pasal apa dipanggil bashar? Ini bukan bashar tu, ya. Itu bashar tu ada syaddah. Ya. Bashar tu maknanya pemberi berita gembira. Ya. Rasulullah tu pemberi berita gembira. Tapi bashar pun dia dah nama dia, bapak dia bagi nama, ya. Bashar tu maknanya yang memberi berita gembira. Apa berita gembira ni wallahu alam, kita tak tahu, ya. Mungkin berita gembira dengan syurga lah. Pasal bila dibunuh orang tu kan mati syahid, ya. Mudah-mudahan mati syahid dapatlah, ya, syurga, kita kata, ya. Jadi bashar ni sebab apa disebut bashar? Kerana manusia ni dia ada kulit. Ni kulit kita ni dalam bahasa Arab dipanggil bishir, ya, macam bishir ni kulit ni, ya, manusia ni ada kulit. Jadi oleh kerana itu dipanggil bashar kerana manusia ni ada kulit. Abul Bashar. Adam dipanggil Abul Bashar, ya, manusia paling pelik di dunia lah, ya. Apa ni, Adam lah paling pelik, ya. Kerana Adam kan dia tidak lahir daripada rahim ibu, kan. Orang lain semua lahir daripada rahim ibu, termasuklah Nabi Isa, kan. Adam tak, ya. Adam dia jadi macam tu saja dengan izin Allah. Manusia kedua paling pelik isteri dia lah, ya. Sebab tak lahir daripada rahim ibu. Yang lain semua lahir daripada rahim ibu, termasuk Nabi Isa. Cuma dia tak ada ayah sajalah, kan, ya. Tapi masih lahir daripada rahim. Jadi dia kata ana bashar, aku ni adalah seorang manusia, ya, dia kata. Kemudian apa dia? Yushiku an ya'tiya rasulu, ya, rasulu, ya. Rabbi, ya. Hampir-hampir, ya. Yushiku tu makna hampir-hampir. Tiba masa, ayatiya, ya. Tiba masa kedatangan seorang utusan Rabbku, ya. Rasulur Rabbi, maknanya rasul di sini makna utusan. Malaikat juga rasul, ya. Kerana dia diutus oleh Allah, dia bawa mesej. Sebab tu mesej dalam bahasa Arab ialah risalah. Kita dah tulis dulu, kan. Mesej dalam bahasa Arab risalah. Ya, sebab tu apa ni, short message tu dipanggil risalah qasirah, dipanggil, ya. Risalah qasirah. Qasir mana short, ya. Risalah qasirah. Risalah tu surat ataupun mesej. Jadi orang yang bawa risalah dipanggil rasul, ya, messenger. Rasulur Rabbi fa ajib, ya, wa ana tarikun fikum, ya. Jadi apa di situ disebut tiba masa kedatangan seorang rasul dan aku akan menyambut, ya. Fa ujibu, afwan, ya, bukan ajibu, ujibu. Fa ujib, aku akan menjawab ataupun menyambut, ya, panggilan dia, ya. Dan sesungguhnya aku telah tinggalkan padamu dua perkara, ya. Wa ana, dan aku tarikun, ya, aku akan tinggalkan, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, tarikun tu isim fa'il sebenarnya, ya. Dia panggil active participle lah, ya, dalam bahasa orang putih, active participle ataupun isim fa'il, tetapi dia makna future, ya. Dia isim fa'il tapi dia makna future. Kalau kita gunakan fi'il kita ada past tense, present tense, future, kan. Tapi yang ini tak, ya, digunakan active participle tapi maknanya future tense, ya. Tak apalah kalau rasa susah nak faham, tak apa, ya. Dapat pahala dengar cukuplah, ya. Pahala dengar, ya. Pasal benda tu susah, dia susah sikit, ya. Dia susah sikit. Yalah, ya. Jadi tarikun fikum, aku tinggalkan ataupun aku akan tinggalkan kepada kamu saqalain, dua benda yang berat. Daripada perkataan saqal ni maknanya berat, ya. Saqalain maknanya dua benda yang berat, ya. Kemudian apa tu? Uwallihuma, ya. Yang aku tinggalkan kepada kamu, yang pertama ialah kitabullah, ya. Kitab Allah, yakni Al-Quran, fihi al-huda, ada di dalamnya huda, ya. Wan nur, dan cahaya, ya. Kemudian fa khuzu, ya, maka ambillah bi kitabillah, kitab Allah ini,
wastamsiku bihi, dan istimsak mana berpeganglah, ya, berpegang kuat, ya, dengannya. Kemudian tak apa nampak, fahasi ke fahasa, fahasa, ya. Kemudian berpegang al kitab Allah, apa ni macam memberi apa, semangat, ya. Cintailah ataupun sayangilah, ya, kitab Allah itu, wa raghaba fihi, ya. Cintalah, raghaba fi ini cinta, ya, sayang padanya. Summa qala wa ahlu baiti, ya, uzakkirukum, wahai keluargaku ataupun ahli bait aku, ya, Nabi kata uzakkirukum, aku akan memperingatkan engkau akan Allah, fi ahli baiti, ya, pada kalangan keluargaku ni. Uzakkirukum Allah fi ahli baiti, uzakkirukum Allah fi ahli baiti, 3 kali Nabi ulang, ya. Dan aku peringatkan kepada Allah agar kalian menjaga ahli baitku. Jadi Nabi ulang sebanyak 3 kali, ya. Jadi bila Nabi ulang sebanyak 3 kali itu maknanya pentinglah benda tu, ya. Macam kita doa lah, ya. Bila kita ulang 3 kali, ya, macam apa ni, solat istisqa Nabi sebutnya, Allahumma aghisna, ya Allah turunkanlah hujan yang baik. Nabi ulang lagi, ya. Makna benda tu penting. Kemudian Al-Husain berkata kepadanya, siapakah ahli bait Nabi, wahai Zaid, ya? Bukankah isteri beliau termasuk ahli bait? Zaid berkata, isteri beliau termasuk ahli bait. Sebab ada golongan yang menganggap isteri si Nabi ni bukan ahli bait. Macam contoh macam kita kata Hafsah, kan? Hafsah kan tak ada hubungan keluarga dengan Nabi, ya. Kemudian Maimunah, ya, apa ni, Jariyah dan sebagainya, Juwairiyah dan sebagainya. Dan juga termasuk ahli bait adalah karib kerabat, ya, baginda yang dirakam, yang diharamkan menerima zakat. Sebab ahli bait dia tak boleh dapat zakat, ya. Jadi kalau ada keluarga Rasulullah, dia mengaku ke Rasulullah, kemudian dia miskin pula, dia tak boleh dapat zakat lah, dia kena dapat benda lain, ya. Zakat tak boleh sebab haram bagi mereka. Siapakah mereka? Tanya Al-Husain lagi. Zaid menjawab, keluarga Ali, keluarga Aqil. Aqil ni abang pada Ali, kan abang dia nombor 2, kan. Ali kan bongsu lelaki, abang Ali kan Ja'far, abang Ja'far Aqil, kan. Abang Aqil anak sulung Abu Talib, Talib lah anak sulung dia, sebab tu dia panggil Abu Talib, ya. Dan beza umur mereka ni ialah, kita dah baca ni, kan kita dah baca, ya. Berapa beza umur dia setiap satu? Ali dengan Ja'far, Ja'far dengan Aqil dengan Talib tadi, berapa beza di awal ni, ya. Nampak sangat perempuan tak buat revision, ya. Pecah rahsia, ya. Yalah. Okey, beza dia 10 tahun. 10 tahun. Ni dalam Ibnu Katsir, depan dia ada tulis, ya, masa cerita tentang biografi Sayyidina Ali tu. Jadi beza di antara tu 10 tahun. Maknanya ketika Nabi dapat wahyu, Nabi umur 40, kan. Jadi Nabi sama usia dengan abang sulung Ali, nama dia Talib. Talib pun 40 tahun, ya. Tolak 10 tahun, 30, itu umur Aqil. Tolak 10 tahun lagi, umur Ja'far, 20 tahun, kan. Tolak 10 tahun lagi, umur Sayyidina Ali. Sebab Ali dengan Rasulullah beza lebih kurang 30 tahun, ya. Itu dia punya, apa kita panggil, Ibnu Katsir kata macam tu. Jadi kalau orang tanya kita bergantung pada ni lah, ya. Ibnu Katsir punya tulisan, sebab dia pun ulama yang siqah, ya. Seorang ulama hadis, ulama tafsir, ya, ulama sirah. Jadi kalau orang tanya, kita kata macam tu je lah, kita quote je lah buku ni, ya. Orang kata ada hadis ke? Hadis tak ada lah, tapi dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah lah, ya. Sebab Bidayah wa Nihayah dia yang kitab besar, kitab yang antara paling berautoriti lah, ya, yang masih ada sampai kita sekarang, yang telah diterjemah dalam banyak bahasa lah, ya. Bahasa Inggeris ada, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, Dewan Bahasa pun dah terjemah, kan, sebanyak 14 jilid, ya. Kitab besar lah, dianggap kitab besar, ya. Okey, apa ni, apa kita panggil, by the way, ada apa ni, seminar pula, ada apa, ya, pesta buku, antarabangsa di PWTC. Kalau yang belum pergi, boleh pergilah. Dah pergi dah. Baru pergi 2 kali. Betul. Hari pertama tu, hari Khamis tu saya jumpa dia. Okey, tu cerita apa kita panggil, cerita buku tadi lah. Pergilah tengok, ya. Memanglah Sabtu Ahad penuh lah, ya. Dia kena pergi hari tak kerja, hari tak bekerja, hari orang bekerja. Okey, ya. Sebab betul parking tu payah. Oh betul, Obama pula datang, ya. Ya. Ya, NKBI tutup.
Bila apa ni mulai? Hari ni? Oh dah tutup. Tak boleh langsung kan KB? Daripada mana ke mana? Daripada tol ni? Oh daripada airport. Kemudian dia ni baliklah ya. Okey, itu apa ni? Siapa tadi ya? Obama ya. Dan juga termasuk ahli bait. Okey, sudah siapakah mereka? Ditanya keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far dan keluarga Abbas. Ya. Keluarga Abbas. Jadi sebab apa tak sebut Talib? Kita tak tahulah. Mungkin Talib tak masuk Islam, mungkinlah. Ya, saya tak tahu, saya agak saja. Sebab tu tak sebut. Pasal apa sebut Ja'far? Sebab Ja'far memang masuk Islam. Dia syahid pun dalam perang Mu'tah kan. Aqil, okey, dan keluarga Abbas. Keluarga Abbas maknanya Abdullah bin Abbas dan adik-beradik dia lah. Apakah mereka diharamkan menerima zakat? Tanya Al-Husain lagi. Benar, ya. Diriwayatkan daripada Zir bin Hubaish, ya, dari Ali bin Abi Talib, katanya demi Allah yang menumbuhkan biji-bijian dan menciptakan jiwa, ya. Ini merupakan pesan Nabi yang ummi, ya. Ummi itu maksudnya tapi ummi ini ada perbincangan panjang, ya. Ada yang kata ummi ini bukan makna tak boleh baca dan menulis. Ummi ini merujuk kepada Ummul Qura. Ummul Qura, ya. Kalau ummi pun di peringkat awal saja. Tetapi setelah apa kita panggil, setelah daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah tu, masa Hudaibiyah tu kan Nabi kan tak boleh masuk nak buat umrah kan, tahun yang ke-6 Nabi kan kena balik, setahun lepas tu baru balik kan. Jadi perjanjian tu, ya. Jadi ada peristiwa bila Nabi suruh Ali padam Rasulullah tu, perkataan Rasulullah, Ali tak ada. Jadi Nabi yang padam, ya. Jadi kata sebahagian para ulama, ini menunjukkan Nabi dah boleh baca dah pada ketika itu. Peringkat awal saja yang tak boleh, ya. Jadi kata mereka, oleh itu makna ummi ni ialah Ummul Qura. Ummul Qura ni kan Mekah. Jadi bila disebut ummi maknanya Nabi yang berasal daripada Ummul Qura, ya. Memang dah ada pendapat tu. Jadi mana kalau kita dengar pendapat tu jangan rasa pelik lah, ya. Memang dah ada. Sebab Nabi memang apa kita panggil di peringkat awal tu pasti, ya. Tapi bila orang dah tak boleh tolak, sebab kan orang kata Nabi yang tulis kan. Jadi kalau orang dah tahu Nabi tak boleh baca dan menulis, ya, maka orang dah tahu dah memang bukan Nabi, ya. Jadi Allah kembalikan balik, ya, apa ni kepandaian Nabi membaca dan menulis, ya. Maksudnya Allah bagilah kepandaian. Sebelum ni Allah tak bagi. Supaya tak ada orang fitnah Nabi ciplak daripada Taurat dan Injil, ya. Lebih-lebih lagi Taurat dan Injil, macam mana Nabi ada akses nak baca? Taurat dan Injil tu bukan dalam bahasa Arab. Nabi tak boleh bahasa selain daripada bahasa Arab. Itu pasti, ya. Sebab tu bila apa ni Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi kan orang Parsi. Dia tak pandai bahasa Arab, tapi dia ditangkap oleh seorang Yahudi dan dia belajar bahasa Hebrew. Jadi bila Salman jumpa dengan Rasulullah, dia bercakap dengan Nabi, Nabi tak faham. Nabi cakap dengan dia, memang tak faham. Jadi Nabi kata pergi panggil seorang Yahudi sebagai translator. Orang tu pun datang. Lain Nabi cakap, lain dia translate dia. Ya. Jadi akhirnya Jibril datang, Jibril bagi tahu pada Nabi Muhammad, hentikan khidmat apa ni translator tadi. Maka Nabi pun cari mana Zaid bin Sabit, ya. Sahabat pun datang. Nabi kata pergilah ke satu kampung sebelah kampung Yahudi, kampung Arab, tapi sebelah kampung Yahudi, belajarlah bahasa Ibrani dia panggil, bahasa Hebrew lamalah, bukan Hebrew yang ada sekarang, ya. Ancient Hebrew dulu punya, ya. Jadi kata Zaid, aku menghabiskan 14 hari lah, ya. Nisbah syahar makna separuh bulan. Dia budak, ya, bawah daripada umur akil balik. Sebab tu waktu yang paling baik belajar bahasa asing ialah sebelum sebelum akil balik, ya, sebelum puberty age lah, ya. Mana kalau sebab itu yang kalau nak jadi apa kita panggil native speaker, kalau nak bagi bunyi-bunyi. Tapi tak ada masalah, belajar boleh, ya. Kelas apa semua tak ada masalah, bukalah kelas, ya. Panggillah ustaz mana pun mengajar. Tapi nak bagi tahu waktu yang ideal, ya. Waktu yang ideal, the most ideal time kita kata untuk belajar bahasa asing ni sebelum akhir balik lah. Sebab tu Nabi tak panggil Umar, ya. Nabi tak kata Umar mana Umar, Ali, pasal ni semua dah lepas dah. Zaid pasal dia baru 11 atau 12 tahun, dia budak lagi. Jadi maksudnya dia cepat, ya. Orang lain pun mungkin boleh tapi lama lah, ya. Mungkin 1 semester pula nak kena ambil kan, lama kalau orang lain. Jadi Ali Zaid budak muda. Zaid kata setengah bulan. Jadi Zaid lah yang tolong tulis risalah Nabi itu. Zaid yang tolong terjemahkan, ya, supaya akhirnya Salman memeluk Islam, ya. Jadi maknanya itu bukti mengatakan Nabi tak boleh bahasa lain.
Tapi dialek Arab boleh, ya. Semua dialek Arab Nabi menguasai dengan baik. Okey, ya, itu cerita dia. Jadi kepadaku bahawasanya tidaklah seseorang mencintaiku melainkan dia seorang mukmin, dan tidaklah membenciku melainkan dia seorang munafik, ya. Jadi kalau ada orang ada problem dengan Rasulullah, ya, dia kata orang Islam ni mendewakan, macam Kasih Ahmad cakaplah, ya. Dia kata kita tak boleh selawat atas Nabi, kita tak boleh apa ni, sebab itu maknanya mendewakan Rasulullah. Oh, apa benda macam tu, ya. Itu keterlaluan kita kata, ya. Jadi nasib baik kita kata hudud belum dilaksanakan. Kalau hudud memang nak kena dia tu, ya. Memang boleh kena hukum mati, ya. Tapi kena ditangkap, di kaunseling dululah, bagi peluang. Jangan tangkap terus bunuh je, ya. Bagi dia peluang dulu, ya. Bagi dia peluang, bagi tahu apa semua sebagainya. Kalau dia tak mau juga, itu terpaksalah, ya. Sebab dia memberi kesan pada orang lain, ya. Jadi isteri-isteri beliau dan putera-puteri beliau, ya. Isteri pertama yang dinikahi oleh Ali ialah Fatimah binti Rasulullah. Dan sepanjang Fatimah masih menjadi isteri Ali, Ali tak pernah berpoligami, ya. Sama semacam Rasulullah dengan Khadijah lah. Nabi tak pernah kahwin lain selain daripada Khadijah waktu Khadijah masih hidup, ya. Fatimah pun sama juga. Dia berkumpul dengannya setelah pulang dari peperangan Badar, ya. Ada yang kata Ali dan Fatimah kahwin lepas Badar, ya. Maksudnya habis perang Badar barulah mereka dinikahkan dan duduk serumah. Tapi kalau tengok ni gaya bahasa tu nampak dia berkumpul dengannya setelah pulang dari peperangan Badar, ya. Seolah-olah kahwin dah tapi belum duduk sekali sebab berlaku perang Badar, ya. Jadi tak apalah, yang penting kita kata mereka duduk sekali selepas perang Badar, sudah, ya, selesai. Beliau memperolehi 2 orang putera, Al-Hasan dan Al-Husain, ya. Sebenarnya ada lagi, ya. Ada yang mengatakan putera ketiga Muhassin ataupun Muhsin, ya. Nama ni pasal Arab ni dia boleh baca dua-dua, ya. Sebab tulis Muhsin min ha sin nun tapi boleh baca Muhassin, ya. Ini itulah, ya. Arab ni memang macam tu dia punya apa, ya. Jadi min kan, min ha, ya, sin nun kan, Muhsin boleh baca Muhsin, ya. Tapi kalau nak baca syaddah, letak syaddah pun boleh juga. Jadi Muhassin pula, jadi dua-dua boleh, ya. Jadi makna boleh baca dua-dua. Jadi bila boleh baca dua-dua tu dia akan jadi inilah, ya. Jadi para ulama dia akan pilih nanti. Macam ada seorang tabi'in namanya Sa'id ibnul Musayyab. Ada yang baca Musayyib pun ada, ya. Musayyib ada, Musayyab ada. Jadi yang mana satu betul kita pun tak tahu, ya, susah, ya. Pasal orang dulu dia tak ada dokumen diri, ya. Kalau apa ni kita ada dia ada simpanan dia senang, ada kad penalan, ada senang, ya. Tapi masalahnya tak ada. Jadi oleh kerana tu kita hanya kita kata mungkin dua-dua boleh bacalah, ya. Macam haji wada' ke haji wida', ya. Haji wida' ke haji wada'. Tapi kalau saya lebih setuju haji wada' lah. Sebab itu kita boleh pakai kaedah dalam bahasa Arab. Sebab kaedah bahasa Arab dia ada dia punya, dia panggil apa, pattern dia, ya. Sebab kalau wida' daripada wada'a, yuwadi'u. Tapi kalau wada', wada'a, jadi lain, ya. Jadi wada' tu yang lebih kenalah, ya. Haji wada', wada' maknanya perpisahan, farewell, ya. Farewell pilgrimage kita panggil. Macam mana? Sebab tak mau ni, ya, menghormatilah seolah-olah, ya. Okey. Jadi Muhassin ataupun Muhsin namun meninggal dunia ketika masih bayi. Jadi yang besarnya Al-Hasan dan Al-Husain lah. Al-Hasan ni abang lah, ya. Sebab Al-Hasan ketika Nabi wafat umurnya baru 7 tahun. Al-Husain dia setahun muda, dia 6 tahun. Ya, jadi maknanya masa Nabi wafat tu Hasan Husain ni kecil sangat lagi. 7 tahun dengan 6 tahun kecil sangatlah. Tetapi ada hadis-hadis yang mereka dengar daripada Nabi. Ya, hadis-hadis yang ringkas yang mereka dengar, nanti mereka riwayatkan setelah mereka akil balik. Sebab perawi hadis mesti akil balik, syarat dia. Kalau dia meninggal ketika kecil kita tak boleh terima. Ya, contohlah kita kata Al-Hasan, dia dengar dah Nabi, dia duduk dengan Nabi, dia memang sahabat sebab dia berjumpa dengan Nabi, ya. Tapi dia meninggal sebelum akil balik, maka hadisnya tak boleh terimalah. Ya, tapi oleh kerana Al-Hasan ni hidup sampai besarlah, Al-Husain pun kan kena bunuh. Ya, sampai mereka dewasa, maka hadis-hadis tu ada yang diriwayatkan. Ya, antaranya hadis 40 adalah, ya, Al-Hasan riwayat apa bunyi dia? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu, ambillah apa yang tidak meragukan kamu. Hadisnya pendek je. Da', ya, tinggalkan, ma yaribuka
ila ma la yaribuka. Tu hadis 40 lah ya. Yang depan-depan lah, yang mungkin hadis yang ke berapa tu, berapa belas tu, boleh tengok balik ya. Okey, itu apa ni, anak dia ya. Kemudian beliau mempunyai 2 orang puteri, Zainab Al-Kubra ya. Zainab Al-Kubra ni adalah anak Fatimah. Ambil sebenarnya nama kakak dia lah ya, Zainab ya. Zainab kan anak sulung perempuan. Di mana tu? Nama, itu sempena mungkin nama ni lah ya. Tapi kalau Syiah punya tempat memang cantik. Semua keluarga Rasulullah memang semua cantik-cantik tempat dia ya. Dan Ummu Kulsum Al-Kubra juga, Ummu Kulsum juga ya. Jadi Ummu Kulsum dan Zainab dua-dua kakak pada Fatimah ya. Jadi dia ambil sempena nama kakak dia ya. Ini kita panggil tafaul lah ya. Tafaul ni maknanya mudah-mudahan anak-anak dia tu perangai, akhlak dan sebagainya macam kakak dia tu. Kita namakan ya. Jadi apa kita panggil ya, itu tak ada masalah, boleh ya, kita namakan ya. Jadi kemudian dinikahi oleh Umar Ibnul Khattab ya. Jadi Kulsum ni nanti akhirnya dinikahi oleh Umar. Maksudnya mesti dapat kelulusan daripada Ali punya kan ya. Masa dia meminang tu mestilah dia wali dia Sayyidina Ali ya. Ali tidak menikahi wanita lain di samping Fatimah sehingga ia wafat 6 bulan setelah wafat Rasulullah. Okey ya. Yang ini kita dah terimalah. Syekh Mubarak Furi pun kata itu juga ya. Tapi ada dua riwayat Syekh Mubarak Furi. Ada kata 3 bulan selepas Nabi wafat. Tapi yang lebih masyhur 6 bulan. Lepas Nabi wafat, Fatimah pun meninggal. Setelah Fatimah wafat, baru Ali menikah dengan beberapa orang wanita lain. Di antara isteri-isterinya ada yang wafat pada saat beliau masih hidup. Ada yang dicerai ya, ada juga. Dan beliau dan ketika wafat beliau meninggalkan 4 isteri ya. Jadi dia tak kahwin lebih pada 4 lah. Kalau ada pun selepas daripada meninggal isteri dia ataupun diceraikan ya, atas sebab-sebab tertentu lah ya. Dia rasa tak pelik lah sebab Rasulullah pun pernah menceraikan isteri, Hafsah pun pernah diceraikan tapi dirujuk semula ya, sebagai pengajaran supaya Hafsah dan siapa saja di kalangan lelaki dan perempuan jangan pecahkan rahsia kan. Bila Nabi suruh simpan rahsia tu, simpanlah elok-elok ya. Jangan kita terlepaslah ya. Okey, di antara isteri Sayyidina Ali ni antaranya ialah Ummul Banin ya. Ummul Banin. Ummul Banin maknanya ibu kepada anak-anak ya. Jadi adakah dia seorang hamba? Kemungkinan ya. Cuba kita tengok. Tapi dia isteri ya. Binti Hizam. Hizam ialah Abul Muhil bin Khalid bin Rabi'ah ya. Daripada keluarga kabilah Kilab. Dari Ummul Banin ini beliau memperoleh 4 orang putera. Ada Al-Abbas, ada Ja'far, Abdullah dan Utsman. Semua nama-nama sahabat semua dinamakan ya. Al-Abbas, Ja'far ya, abang Sayyidina Ali ya. Kemudian Abdullah ya. Abdullah ni nama anak pada Sayyidina Abbas, nama juga pada anak Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ya. Osman, mereka semua terbunuh bersama saudara mereka yakni Al-Husain di Karbala. Jadi maksudnya Sayyidina Husain masa pergi ke Iraq tu kan dia dijemput kan. Jadi dia ditemani oleh adik-beradik tiri dia ya, Al-Abbas, Ja'far, Abdullah, Utsman. Tapi mereka semua mati bersama Al-Husain ya. Tidak ada generasi penerus keturunan ini kecuali Al-Abbas saja ya. Mungkin Al-Abbas ada anak yang hidup lah, tapi maksudnya yang lain semua meninggal, dibunuh ya. Laila binti Mas'ud bin Khalid ya. Dari Laila beliau memperolehi 2 orang putera, Ubaidillah atau Ubaidullah ya, dan Abu Bakar. Hisham Al-Kalbi berkata kedua-duanya terbunuh di Karbala juga ya. Semua terbunuh, ramai rupanya ya. Menurut Al-Waqidi, Al-Waqidi seorang penulis sirah juga, tetapi ada yang kata dia cenderung Syiah ya, tapi mana fakta yang betul kita terimalah. Ubaidillah dibunuh oleh Mukhtar bin Abi Ubaid pada peperangan Al-Mazar. Ada yang kata bukan ya, tapi mati juga kena bunuh tapi dalam peristiwa lain. Kemudian Asma binti Umais, ini wanita popular lah ya. Ni orang hebat ni. Asma binti Umais ni asalnya ialah kakak ipar Ali, kakak ipar dia ya, kakak ipar dia lah ya. Jadi Asma ni kahwin dengan Ja'far asal dia. Bila Ja'far mati syahid dalam perang apa Ja'far? Yang di Jordan, perang Mu'tah ya, perang Mu'tah ya. Nak sebut Mu'tah kan ya. Mu'tah tu hasil apa kita panggil? Mut'ah tu ialah hadiah ya, yang diberikan oleh suami ketika menceraikan isteri dia ya. Okey, jadi Asma binti Umais ini Al-Khas ya, Al-Khas'amiyah. Khas'am ni Bani Khas'am. Susah nak sebut ya. Asma binti Umais
Beliau asalnya isteri Ja'far. Ja'far syahid dalam perang tersebut. Maka selepas daripada iddah, Abu Bakar kahwin dengan dia. Abu Bakar kahwin dengan Asma' ni. Sebab tu akhirnya dapat seorang anak. Masa nak pergi haji, sampai di Bir Ali, Asma' bersalin. Ya. Jadi bila bersalin, Abu Bakar tanya kepada Nabi, macam mana isteri bersalin? Adakah nak hantar balik ke Madinah kan? Nabi kata, bawa je masuk. Ya. Jadi hukum. Apa hukum dia? Wanita yang haid atau nifas boleh berihram. Ya, dia jadi hukum lah. Ya. Jadi boleh berihram. Cuma dia tak boleh ritual umrah nanti dia tak boleh buat lagi lah. Dia kena tunggulah ya. Tapi maksudnya dia boleh masuk. Ya. Walaupun haid nifas kena niat ihram juga. Sama ada ihram haji atau ihram umrah ya, boleh. Di mana? Dia kata ada haid tapi nak dengar kuliah ke apa lah. Kalau duduk di macam di tempat tak solat tu tak dengar. Iyalah. Luar tak boleh dengar Tapi untuk mengelakkan khilaf ulama ni buat dia bukan dewan solat lah, saya ingat lebih baik macam tu. Terpaksa macam mana? Kebetulan orang gunakan. Yalah. Dua-dua pandangan tu ada. Ya. Tapi saya lebih setuju kita elakkan khilaf tadi. Sebab mengelak daripada khilaf itu disukai ya. Al-khuruj min al-khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf itu disukai. Maksudnya kita jangan buat benda khilaf lah. Lebih baik kita ambil pandangan yang semua orang setuju kan. Jadi tak timbul masalah. Kita pun dah lah orang fitnah macam-macam ya. Betul macam tu pun kita saya rasa lebih baik kita elak lah. Kalau boleh elak, lebih baik dia elak kan. Antaranya buat di macam tadilah ya. Jangan buat di dewan solat lah. Tapi kalau terpaksa, memang pandangan yang mengatakan boleh memang ada. Ya. Sebab dia bagi tahu keadaan berbeza tadi. Zaman Nabi kan mungkin takut mengotori ya, jatuh darah ke apa semua sebagainya. Zaman ni mungkin boleh jaga kan. Jadi ada ulama yang mengatakan harus ya. Tapi macam tadilah, kalau boleh dielak tu jauh lebih baik. Ya. Itu saya tanya tadi. Boleh dengar? Duduk luar je lah. Dia kata belum lagi. Tak apa. Nanti berlaku nanti. Jumpa lagi. Nanti kita bagi fatwa. Ya, faham? Ya. Jadi Asma' binti Umais, ya, beliau akhirnya setelah Abu Bakar meninggal, dia berkahwin dengan Ali lah pula. Ya. Asma' binti Umais ni dia salah seorang sahabiah ya, yang awal masuk Islam. Pasal dia orang Mekah. Ya. Walaupun dia ni daripada Bani Khas'am, tapi dia bukan orang Madinah ya, itu yang saya faham. Jadi oleh kerana itu maka ketika kita panggil ya, ditanya kelebihan dia, salah satunya dia ni memang pandai mentadbir mimpi ya. Dia bila orang mimpi sesuatu yang baik datang jumpa dia, mentadbir kan dia panggil kan. Dua-dua boleh, takwil boleh, tadbir pun boleh. Dua-dua bahasa Arab tu. Dua-dua bahasa Arab. Takwil pun bahasa Arab, tadbir pun bahasa Arab juga. Dua-dua boleh, ya. Tapi takwil ada banyak makna. Salah satu makna takwil ialah tafsir. Salah satu makna takwil adalah tafsir, mentafsir mimpi, ya. Boleh berlaku tu. Tafsir boleh, tadbir boleh, takwil pun boleh, ya. Jadi beliau memperolehi dua orang putera daripada dengan Abu Bakar tu. Asma' dapat nama Muhammad. Dan dalam peristiwa pembunuhan Osman yang itu lupa ya, Muhammad salah seorang yang terlibat, cuma dia tak bunuh, dia tak sampai hati. Betul ya, tapi dia geram dengan Osman pasal surat daripada Osman tu suruh bunuh dia. Tapi kan dia dapat tangkap orang tu kan. Bila dia kata bawa apa, tengok surat tu arahan kepada Gubernur Mesir suruh bunuh Muhammad. Itu yang Muhammad marah tu. Tapi Osman kata bukan aku yang tulis. Memang betul, bukan Osman yang tulis. Tapi orang yang jumpa cincin tu, yang cincin yang stamping tu, ya, orang tu lah, ya, orang tu ialah Marwan bin Al-Hakam, bapa kepada Abdul Malik bin Marwan, ya, Marwan tu, itu yang kita panggil Marwan, ya. Tapi Marwan bin Al-Hakam tu ialah setiausaha, salah seorang setiausaha kepada Sayyidina Osman, ya. Tapi dia bukan sahabat. Jadi bila bukan sahabat, kita kata ada kemungkinan nakal sikit lah kita kata ya. Kalau sahabat tu insya-Allah terjamin lah ya. Jadi dia dapat dua orang pula putera, Yahya dan Muhammad Al-Asghar.
Sebab apa? Sebab Muhammad Al-Akbar anak dia dengan Abu Bakar. Anak dengan Abu Bakar tu nama dia Muhammad Al-Akbar. Macam mana ustaz tahu? Dah kalau ni asghar, yang akbar, seorang lagi akbar lah. Itu logik je lah. Itu common sense je, ya. Itu pakai common sense je. Tapi biasanya bila lahir yang pertama orang tak bagi lagi nama. Macam kita kata cerita sequel lah kan, filem. Masa Spider-Man yang pertama orang tak kata Spider-Man 1 kan. Spider-Man ajalah. Tapi bila dah ada dia punya sequel dia, barulah letak Spider-Man tu. Maksud dia begitu. Jadi masa Muhammad tu lahir tak adalah bagi nama Muhammad Al-Akbar, tidak. Tapi yang kedua Muhammad Al-Asghar. Jadi logiklah yang pertama tu akbar. Demikian dikatakan oleh Ibnul Kalbi, ya. Tapi kita bila sebut Kalbi ni memang maksud anjing. Tetapi bukan maknanya dia keturunan tidak, ya. Maksud Ibnu Kalbi anak orang kaya. Anak orang kaya. Sebab anjing tu merujuk kepada makna orang kaya. Pasal orang kaya di Mekah kebanyakannya penternak kan. Mereka ni penternak binatang. Bila mereka penternak binatang, mereka kena banyak anjing. Pasal dia tak ada kandang, ya, macam kita dia tak ada kandang. Untuk ini kita panggil untuk security lah, ya. Untuk protection lah kita kata. Sebab anjing memang boleh tapi jangan bawa masuk rumah. Ya, sebagai pengawal boleh. Ya. Dan juga sebagai pemburu, ya. Anjing pemburu tu boleh. Cuma bila kita lepaskan kena sebut bismillah, ya. Itu dalam hadis dalam Ibnu Katsir ada sebut, ya. Iza arsala kalbaka, apabila kamu lepaskan anjing kamu, ya, fazkurismallah, maka sebutlah bismillah, ya. Jadi nanti bila binatang tu, bila anjing tu bawa dia gonggong dia bila kita dapat kijang tu, mula kita tembak kijang kan. Masa kita lepaskan tu bismillah dah. Kita lepaskan anjing ni kita pun bismillah. Bila kita jumpa anjing kita tengah kita panggil gigit, ya. Binatang tu dah mati. Kita tak sempat sembelih. Halal tak makan? Jawapan dia halal. Dengan syarat masa kita lepaskan tu fazkurismallah, maka hendaklah sebut nama Allah. Ya. Jadi wa ma'am wakul ma'am saka alaihi, dan makanlah apa yang ditangkap oleh oleh anjing tadi, ya. Maknanya ada kita panggil ada kaedah, ya, cara untuk menghalalkan tadi walaupun tak sempat sembelih. Kalau sempat sembelihlah, tapi kalau tak sempat, ya. Jadi bila tak sempat maknanya halal juga. Jadi kalau terlupa macam mana, ya? Macam itu saya boleh tanya soalan. Okey, nak sembelih binatang kan kita sebut bismillah. Tiba-tiba entah macam mana dia masa nak sembelih dia tersebut alhamdulillah pula. Ya? Masa sembelih dia sebut alhamdulillah. Halal ke tidak makan? Apa masalah dia kan? Tapi dia tak ikut sunnah lah. Dia tak ikut sunnah lah. Tapi dia sebut nama Allah kan. Cuma dia tersebut alhamdulillah tu saja. Mana dia tak ikut sunnah tapi still syariah compliant lagi. Mana boleh dia tak sunnah compliant kan, sebab dia tak ikut macam Nabi, tapi dia syariah compliant, ya. Kena beza. Dia kena beza, ya. Okey. Al-Waqidi mengatakan beliau memperolehi 2 orang putera daripadanya, Yahya, ya, dan Aun, lain pula nama, tak apalah, yang penting ada anak lah. Muhammad Al-Asghar berasal daripada Ummul Walad. Ummul Walad maknanya mak dia bukan wanita merdeka. Ya, Ummul Walad ni gelaran untuk wanita hamba. Sebagai contoh ialah Maryah Al-Qibtiyah, ya. Maryah Al-Qibtiyah itu bukan isteri Nabi tapi dia adalah Ummul Walad. Ya, Ummul Walad maknanya wanita jariah yang apabila bersama dengan Nabi dia mengandung lahir anak. Oleh kerana dia dapat anak baru boleh panggil Ummul Walad. Mak kepada budak anak tadi. Tapi kalau dia tak dapat anak panggil jariah aja. Bukan Ummul Walad. Itu istilah dalam fiqh, ya. Tu istilah-istilah macam tu. Ini technicalities yang memang kita kena sebutlah, ya. Okey, ya, itu cerita dia. Ummu Habib, ya, binti Rabi'ah, ya, Rabi'ah, ya. Rabi'ah bukan Rabi'ah, ya. Kalau Rabi'ah perempuan, ya, kita dah sebut dulu. Kalau ra alif ba ain tak marbutah, Rabi'ah. Rabi'ah ni perempuan, ya, perempuan. Tapi kalau Rabi panjang, Rabi'ah, ya. Ini lelaki, ya. Ini lelaki. Yang atas perempuan. Rabi'ah, sebab Rabi'ah maknanya yang keempat. Perempuan yang keempat. Rabi'ah ni betul. Sebab Rabi'ah Al-Adawiyah itu adalah anak yang keempat. Dia dah ada 3 kakak dah, ya. Dah ada 3 kakak. Jadi bila ada 3 kakak, mak dia mengandung dengan harapan dapat anak lelaki lah.
Jadi tengok-tengok perempuan lagi, ya. Jadi dia pun namakan Rabi'ah, maknanya wanita atau anak perempuan yang keempat, ya. Sebab dia bukan sahabat, ya, dia tak hidup zaman sahabat, dia zaman tabi'in. Dia hidup zaman Hasan Al-Basri, ya. Hasan Al-Basri ni orang Madinah juga, tapi dia besar dan meninggal di Basrah. Hasan Al-Basri, ya. Anak murid pada Sayyidina Ali lah. Jadi balik pada Rabi'ah tadi, apa kita panggil, dia dipanggil Rabi'ah kerana dia anak yang keempat, perempuan, ya. Jadi orang Melayu pula tak tahu, dia tak tahu cerita kan. Jadi dapat anak seorang, ya. Sebab masa dia mengandung tu dia banyak baca cerita Rabi'ah ni, maka dapat anak lain, dia pun namakan Rabi'ah. Anak ni pula buat medik pergi Mesir, ya. Profesor pun tanya, ya. Profesor kata, nama siapa, ya. Dia kata Rabi'ah. Profesor kata, confirm anak keempat. Tak, saya nak sulung, dia kata, ya. Saya nak sulung, ya. Dia kata nak sulung macam mana boleh nama Rabi'ah, ya. Tapi ya, anak sulung, kan sungguh saya kata, ya. Saya tembak aja tapi betul, ya. Tidak, cuma kita boleh defend macam inilah, sebab takkan nak tukar nama, ya. Ni tak boleh ni, ya. Jadi oleh kerana tu, bila nama Rabi'ah tu maknanya kita ambil sempena Rabi'ah Dawiyah tu, ya. Mudah-mudahan kita kata perangai dia, akhlak dia tempias lah, ya. Rabi'ah itu sajalah kalau kita boleh ni, sebab takkan nak tukar pula, ya. Patutnya nama dia Ula, ya. Ula nama dia, sebab anak pertama kan Ula, yang kedua Saniyah, yang ketiga Salisah kan. Ya, patutnya macam tu. Tak apalah, ya. Okey, kemudian Ummu Habib sudah daripada tawanan, ya, yang ditawan oleh Khalid tadi. Alqamah ia adalah ummu walad, budak wanita, ya, ataupun budak perempuan yang melahirkan anak. Dari tawanan yang ditawan oleh Khalid, ya, Khalid bin Al-Walid, ada Al, ya, Al-Walid, daripada Bani Taghlib. Bani Taghlib ni orang Arab, ya, tetapi ada yang kata agamanya Kristian, ya, pasal dia duduk di utara Saudi, dekat dengan negeri Syam, ya, ataupun dekat dengan Ban Sempadan lah, ya. Jadi mereka ni agak lambat sikit masuk Islam. Ketika ia menyerbu wilayah Ainut Tamar, ya, Ainut Tamar ini kawasan yang banyak pokok tamar lah. Ainut Tamar maknanya ada mata air di kawasan kawasan pokok tamar, ya. Daripadanya beliau memperolehi seorang putera bernama Umar yang diberi umur panjang 85 tahun, ya, dan seorang puteri bernama Ruqayyah. Ruqayyah ni apa juga, ya, keluarga Fatimah, keluarga Rasulullah juga lah. Jadi nama-nama macam tu, ya, kebanyakannya. Jadi Ummu Sa'id bin Urwah ada lagi, ya. Ada puteri pula Ummul Hasan dan Ramlah Al-Kubra. Ramlah Al-Kubra ni ambil pada isteri Nabi lah, ya, Ramlah binti Abi Sufyan kan. Kemudian binti Umar, ramai ni anak dia, ya. Jadi sampai di bawah, ya, ia menjawab, ya, apa tu, ya, huk, ya, huk, ya. Tak tahu dia punya apa, ya. Tak apalah, ya. Kemudian bawah sekali Umamah, ya, ibunya adalah Zainab. Okey, ini Umamah ni yang Nabi solat, Nabi dukung budak. Kan ada hadis kita, kan Nabi dukung kan. Ketika Nabi qiyam, Nabi dukung dia. Ketika Nabi rukuk, Nabi letak bawah, ya. Itu Umamah. Umamah ni anak Zainab. Anak Zainab dengan Abul As. Abul As tu yang kena tangkap dalam perang Badar. Ya. Tu dia. Jadi Umamah binti Abil As, anak kepada Abil As, ya. Dan ibunya adalah Zainab binti Rasulullah, ya. Dialah yang digendong oleh Rasulullah. Digendong maknanya didukung lah, ya, didukung dalam solat. Saat bangkit baginda menggendongnya, dan saat sujud baginda meletakkannya. Darinya Ali memperoleh seorang putera bernama Muhammad juga, baru panggil Muhammad Al-Awsat pula. Al-Awsat maknanya Muhammad yang tengah lah, yang tengah, ya. Mungkin dia lahir dulu lah kot, baru yang Muhammad Al-Asghar tadi, kemungkinan lah. Kan takkan lahir baru dia tengah, kan. Tak logik pada akal. Kemudian Khawlah binti Ja'far, ya, Khawlah bin Sa'lab bin Sa'lab, dia ditawan oleh Khalid pada masa zaman Abu Bakar dalam peperangan melawan kaum murtad, ya. Okey, ia berasal daripada Bani Hanifah, kemudian diserah pada Ali, dan Khawlah ini Ali memperoleh seorang putera bernama Muhammad Al-Akbar pula. Oh, salah lah saya punya teori tadi, ya. Salah lah, ya. Yalah, lebih dikenal dengan sebutan Muhammad bin Al-Hanafiyah. Di antara kaum Syiah ada yang menganggap beliau sebagai imam yang maksum juga, ya. Dia salah seorang daripada 12 imam. Dia memang termasuk tokoh kaum muslimin, namun bukanlah maksum,
Ya, dia seorang tokoh, tapi maksum nabi dan rasul saja. Ayahnya juga tidak maksum, bahkan orang yang lebih utama daripada ayahnya, yakni al-khulafa ar-rasyidin. Ya, Rasul Umar, Ali pun tidak maksum. Bagaimana mungkin kita kata cucu dan anaknya maksum, ya? Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib memiliki banyak anak keturunan, ya, dari sejumlah umul walad, budak-budak jariah tadi. Saat wafat beliau meninggalkan 4 isteri dan 19, ya, budak wanita ni ramai. Ya, sebab budak jariah ni tidak ada limit lah, ya. Dia unlimited lah, ya. Jadi bila unlimited tu macam tadilah, ya, adalah dia punya kelebihan dia pula, ya, di antara puteri-puteri beliau yang tidak diketahui nama ibunya. Jadi kemungkinan keluarga Rasulullah, ya, maknanya daripada Ali yang tersebar ni sebahagiannya adalah asal-asalnya wanita yang hamba tadi, ya. Sebab tu keturunan, ya, mungkin nak diramaikan keturunan Rasulullah tu salah satulah. Oh, sikit lagi, ya, di belakang tu kita selesaikan muka surat 428. Ummu Hani, ya, ada anak-anak. Ummu Hani ni kakak Sayyidina Ali. Ummu Hani, ya, Maimunah isteri Nabi juga, ya, Zainab As-Sughra, Ramlah pula, ya, Ummu Kasum As-Sughra, Fatimah, Umamah, ramai, ya. Kemudian Jumanah belakang. Jumanah tu kakak Sayyidina Ali juga. Kakak Sayyidina Ali ada dua, kan? Jumanah dengan Ummu Hani. Cuma Ummu Hani tu gelaran, ya. Nama sebenarnya siapa? Nama sebenarnya ialah Fakhitah, kan? Fakhitah, ya, kita dah sebut dulu. Fakhitah tu kakak Sayyidina Ali, tapi lebih dikenali dengan gelaran dia Ummu Hani, ya. Yang Nabi singgah di rumah dia solat duha, ya. Ummu Hani, ya. Tapi yang lain-lain ada lagi. Ummu Haram kot. Ummu Haram tu adik-beradik dengan Ummu Sulaim. Ada mungkin juga, ya. Yang meninggal di Cyprus tu dia jatuh daripada kuda, ya. Tanya dia balik lah, ya. Ibnu Jarir berkata jumlah keseluruhan anak kandung beliau adalah 14 orang putera dan 17 orang puteri, ramailah, ya. Jadi tak ada masalah lah, sebab ini untuk meramaikan lagi keturunan Rasulullah lah, ya. Al-Waqidi berkata generasi penerus Ali ada 5: Al-Hasan, Al-Husain, Muhammad bin Al-Hanafiyah tadi, yang dianggap salah seorang imam Syiah tadi, Al-Abbas Al-Kilabiyah dan Umar bin At-Taghlibiyah. Wallahu alam, kita tak tahulah, ya. Itu ada riwayat di bawah sana lah, ya. Jadi sekadar tu ada soalan apa, silakan. Ya. Anak saudara Sayyidina Ali. Itu pelik juga, pasal Ali kahwin. Oh, dia tak pelik. Pasal dia bukan anak saudara. Kalau anak kakak dia tak boleh. Kalau Ali kahwin dengan anak Ummu Hani, anak perempuan, itu tak boleh, sebab Ummu Hani dengan dia adik-beradik. Sayyidina Ali dengan Zainab bukan adik-beradik. Itu kakak ipar dia. Ya, kakak ipar dia. Ya. Lebih-lebih lagi, Ali kahwin dengan kahwin dengan Umamah setelah Fatimah meninggal. Maknanya dia tidak memadukan dua perempuan. Kalau dia kahwin dengan Fatimah masih hidup, dia kahwin pula dengan Umamah, itu tak boleh. Sebab mak saudara dengan anak saudara kita tak boleh madukan. Tapi Ali kahwin dengan Umamah selepas Fatimah meninggal, so tak ada masalah lah. Boleh, ya? Sebab Zainab bukan kakak Sayyidina Ali. Zainab bukan kakak Sayyidina Ali. Jadi dia anak saudara Sabit lah. Anak saudara Sabit tu melalui perkahwinan dia dengan jadi boleh. Zainab kakak ipar dia. Maknanya dia kahwin dengan adik kakak ipar dia. Anak kakak ipar dia, betul. Umamah tu anak pada Zainab, kan? Pasal dia bukan mahram. Betul, tapi dia bukan mahram. Dia yang tak boleh ialah memadukan anak saudara dengan mak saudara. Sekarang ni mak saudara dah meninggal. Fatimah dah meninggal, tu yang boleh tu. Boleh. Jawapan dia memang boleh. Tak ada masalah, ya. Tapi yang pasti dah menikah pun, orang dah kahwin pun, ya. Memang boleh. Dah meninggal. Memang betul. Tapi jawapan dia boleh. Ya. Okey. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.